Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Baiklah, pada minggu lepas dalam kelab sukan dan permainan badminton, kita telah belajar berkenaan dengan garisan gelanggang, garisan permulaan servis, perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, iaitu membatalkan servis, apakah yang perlu dilakukan jika servis tersalah, apakah larangan untuk pemain dan sebagainya. Baik, pada hari ini kita akan pergi kepada apakah bentuk raket, bulu tangkis, peralatan, juga bagaimana untuk kamu buat liga kamu sendiri. Baik, pengelolaan, kejohanan dan sistem pertandingan. Baik, hari ini kita akan pergi kepada raket. Raket seperti yang kamu tahu. Okey. Ustaz pergi ke sini. Sebentar. Okey, Ustaz bukakan ini. Okey. Seperti yang kamu tahu, raket badminton, kecilkan sedikit. Ini Ustaz tutup, Ustaz buka display capture. Okey. Seperti yang kamu tahu, raket badminton ialah raket yang ada pemegang dan juga ada kepala dia. Baik. Pemegang dan kepala dia ni, yang dekat sini kamu perlu tahu keseimbangan raket kamu. Baik. Pada awal-awal dahulu, Ustaz telah beritahu apakah kelebihan raket yang ringan, hujung dia ringan, bahagian kepala dia ringan, dan apa kelebihan raket yang berat, dan apa kelebihan raket yang balance. Baik. Kamu ingat lagi tak? Baiklah. Kalau kamu tak ingat, Ustaz terang lagi sekali. Kita pergi ke sini, raket badminton raket. Baik. Kalau kamu lihat gambar badminton raket ni, mana-mana gambar lah kalau kamu tengok dekat sini, nampak ni. Kamu akan dapat tengok semua bahagian raket yang simple-simple ni. Kamu boleh tengok ada pemegang, ada batang dia ni, ada pemegang, ada batang tengah dia, dan juga ada kepala ataupun muka raket. Nampak ni kat sini. Baik. Di sini yang pentingnya, dia berat depan ataupun berat belakang, ataupun dia seimbang. Baik, yang macam kita dah belajar dulu, kalau dia berat di depan, raket itu kepalanya berat, ia akan memberikan daya pukulan, maksudnya kamu pukul akan jadi lebih kuat. Okey, Ustaz besarkan. Nampak? Kamu pukul bila raket kamu berat depan, kamu pukul akan lebih kuat. Kamu smash akan lebih kuat. Tapi apa kekurangannya? Kamu susah sikit nak kawal sebab dia berat di depan. Kalau kamu nak lincah ataupun permainan di paras net, akan sedikit susah untuk kamu. Melainkan kamu dah terbiasa. Contohnya, ni, smash badminton. Ya? Kamu tengok dalam permainan ni. Wow. What a smash. Okey, itu adalah video smash. Tengok kelajuan dia berapa? Kelajuan smash dia 393 km sejam. Laju dia smash tu. Bola tu pergi laju dia. 300 lebih kilometer, dekat 400 km sejam. Yang laju tu hampir nak sama dengan kereta Lamborghini. Jadi ingat kelebihan dan juga limit keupayaan manusia ni bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Baik. Itu kalau dia berat di depan. Jadi pemain dia perlu tahu raket apa yang dia nak guna.
Tetapi kalau dia berat, dia ringan di depan, dia akan boleh main dekat net. Permainan net dia memerlukan kelajuan yang tinggi. Jadi dia perlukan raket yang ringan. Nampak? Tu, dia kawal net. Nampak? Dia main dekat net. Nampak? Nampak? Nampak tak? Dia dalam masa yang sama permainan net dia tak boleh sentuh net. Kalau sentuh net batal. Nampak? Ini yang kita akan gunakan permainan net bila raket ringan. Dia senang kawal. Permainan badminton dia bukan sepanjang masa kamu nak pukul kuat. Dia ada trik dia ataupun skill yang kamu perlu main acah-acah kepada orang. Kamu macam nak pukul kiri tapi kamu pergi ke kanan. Macam tu. Ni permainan net. Nampak? Nampak tak kat situ? Jadi kalau nak permainan net, kamu banyak main dekat net. Net play, orang sebut net play. Kamu perlukan raket yang sedikit ringan di depan. Sebab itu orang lebih suka kalau kamu masa mula-mula main, kamu cari sahaja raket yang stabil ataupun raket yang di pertengahan. Dia tidak berat sangat, dia tidak ringan sangat. Dia sedang-sedang sahaja. Jadi kamu ada kelebihan dalam dua-dua. Okey. Harga raket janganlah tengok yang mahal. Kalau kamu tengok yang mahal, yang paling mahal 1,000 lebih ada raket. Tapi kalau kamu tengok yang paling murah di bawah 100 pun ada sebenarnya. Contohnya kalau kamu tengok dekat dalam Yonex, kalau kamu tengok dekat dalam Shopee ni, kamu cari raket badminton, kamu cari aja harga. Nampak ni. Yang biasa punya pun ada, yang Yonex punya harga RM19 pun, yang Yonex punya Li-Ning 60 lebih pun ada. Ini kalau kamu nak main lah. Kalau kamu nak betul-betul yang mahal punya, kamu kenalah latih dulu supaya kamu dah dapat kemahiran tu, baru boleh cari yang mahal sikit. Boleh faham? Baik, selesai bahagian itu, kamu pergi kepada ni, bulu tangkis. Ustaz ajar hari tu tiang dan gelanggang. Tiang mestilah diletakkan di luar gelanggang. Kalau kamu lihat gambar ini, kalau pergi tengok kat sini, badminton court. Okey. Kalau kamu lihat image, kita cari image yang ada raket badminton. Okey, nampak kat sini. Nampak tak? Dia tulis tiang diletakkan di garisan luar gelanggang. Maksudnya tiang mesti di luar gelanggang, di luar garisan. Nah, kamu tengok ni. Nampak gambar ni? Nampak tak gambar ni? Tiang ini di luar garisan ini. Dia tak boleh di dalam garisan. Tiang mesti di luar garisan. Tak boleh kacau. Maksudnya luar ini out. Ini adalah garisan yang kedua. Kalau main double, macam Ustaz dah ajar minggu lepas. Kalau main double, di sini dikira. Kalau main single, tepi ni tak kira. Dalam ini saja. Betul tak? Okey. Selesai. Seterusnya, pakaian. Ni, pakaian. Tak silap Ustaz dah terangkan berkenaan dengan pakaian. Nampak tak pakaian ni? Pakaian Ustaz dah terangkan apa yang kamu perlu pakai dan apa yang kamu perlu ada. Stokin apa semua memang kena pakai. Kasut perlu ada grip. Kasut perlu ada grip di mana kamu akan lihat. Kalau awal-awal dulu Ustaz dah bagi tahu ada jenis getah yang perlu kamu gunakan. Getah yang memang dia bukan semua kasut sukan kamu boleh guna. Kasut badminton dia getah dia warna kuning. Dia lebih grip di gelanggang. Tetapi dia cepat haus. Jadi kamu boleh gunakan kasut badminton ni tak lama lah. Jadi ada orang suka gunakan kasut lari. Sebab kasut lari dia lama sikit tahan dia punya getah tu. Cumanya kamu kena faham setiap benda ada kegunaan dia. Kamu tak boleh gunakan satu benda untuk semua perkara. Tak boleh.
kasut badminton ada kelebihan dia, dan kenapa ada kasut khas badminton, ada sebab-sebab dia. Antaranya ialah apabila kamu gunakan pergelangan kaki kamu untuk pusing dengan laju masa kamu ambil badminton, bergerak dengan pantas, dia punya grip itu akan membantu kamu daripada terjatuh. Sebab grip kasut badminton sangat cengkam berbanding kasut lari. Dan ia juga akan menjaga kaki kamu. Sebab itu kalau kamu main gunakan kasut yang tidak betul, contohnya kamu berlari, guna kasut sukan ataupun kasut sekolah kamu yang tapak rata, kamu akan cepat sakit kaki. Kalau kamu lari biasa, guna kasut yang salah, walaupun kasut lari tapi kasut tak sesuai dengan kamu pun, kamu akan rasa sakit kaki. Begitu juga dengan kasut badminton. Kalau kamu guna kasut tenis untuk main kasut badminton, kamu akan sakit kaki sebab penggunaan dia berbeza. Baiklah. Pakaian bagi Muslim, pakaian mesti menutup aurat. Boleh tak pakai kasut seluar pendek? Boleh, tapi kamu pakailah satu tie. Seluar tie yang longgar sedikit, dia tutup sampai bawah. Boleh faham? Okey, selesai dah bahagian itu. Baju mestilah baju jersey lah. Baju-baju yang kamu pakai tu. Baik. Okey, pengelolaan sistem pertandingan. Baik, kalau kamu lihat di sini, pertandingan yang paling banyak yang kamu lihat ialah cara kalah mati. Okey. Namun begitu, sistem kalah mati ini bukanlah sistem yang terbaik untuk mengadakan pertandingan. Ini kerana kalau kalah mati, mungkin pada dia kalah mati ni maksudnya kamu main, kalau kamu kalah kamu terus terkeluar. Dia tak ada permainan yang kedua, permainan ketiga, tidak. Sebab itu kalau kamu lihat dalam pertandingan, dia ada pertandingan kalah mati, dia ada pertandingan double knockout, triple knockout. Maksudnya kalau 3 kali double knockout, maksudnya 2 kali kalah perlawanan, kamu terus terkeluar daripada pertandingan. Triple knockout, kalau kamu kalah 3 kali, kamu terus terkeluar daripada pertandingan. Baik, itu. Selesai bab itu. Selalunya permulaan kalau pertandingan kalah mati, ada beberapa kelebihan juga. Antaranya kelebihan yang paling besar kamu akan nampak ialah dia cepat habis. Kalah je, balik. Bagi orang yang menang main. Kalah je, balik. Bagi orang yang menang main. Nampak? Kelebihan dia boleh dijalankan dalam masa yang singkat. Pemenang, cepat memilih pemenang. Boleh dijalankan dengan peralatan yang terhad, sebabnya dia cepat. Kalau kamu ada 1 gelanggang atau 2 gelanggang pun, kamu boleh run cepat. Dia cepat habis. Seronok untuk ditonton dan penyertaan akan jadi ramai, sebab bila ramai habis cepat, penganjur akan berani ambil penyertaan yang ramai. Jadi orang semua tahu ini kalah mati. Namun kalau kamu lihat kelemahan dia, pasukan yang menjadi johan boleh jadi bukan yang terbaik. Ini kerana kamu kena ambil faktor persekitaran, situasi, keadaan optimum manusia dan macam-macam. Ada orang dia memang pandai main, tapi hari tu bukan hari yang terbaik. Macam dia ada kurang sikit hari tu, tapi dia memang lagi power. Betul tak? Kamu boleh jadi macam tu. Ada hari memang kamu tak perform. Okay, separuh daripada pasukan akan terkeluar daripada pusingan yang pertama. Ini betul. Kemungkinan ada pemain dari pasukan yang kalah langsung tidak ada peluang untuk bermain. Yes, ini pun betul. Baik, antara caranya, kalau kamu lihat di sini, cara mengira bilangan pasukan ataupun peserta menunggu bye. Kalau dia kiraan dia ganjil, kiraan ganjil, dia akan jadi 1 ni bye. Bye ni apa? Dia tidak ada perlawanan peringkat di pertama, dia terus masuk ke peringkat kedua. Okey? Adil tak adil? Selalunya bye ini akan dipilih daripada orang tahun lepas yang dah menang masuk peringkat yang akhir. Maksudnya dia bukan pilih orang yang bye ni yang biasa-biasa, tidak. Bye ni selalunya dipilih daripada orang yang tahun lepas dia dah ada masuk final. Jadi yang lain, pasangan yang lain yang genap, dia akan masuk pertandingan
di peringkat awal. Ni, dia akan lawan dulu. Siapa yang menang dekat sini? Contohnya, 1 ni dia bye, 2 dengan 3 lawan, 3, 4, 5 lawan, 6, 7 lawan. Okey, kalau ni 2 dengan 3, 2 ni menang. 2 menang naik ke peringkat seterusnya. 2 akan bertemu dengan 1 di sini, peringkat yang pusingan yang kedua. Okey? Jadi begitulah seterusnya. Nampak? Kalau dia dalam gandaan genap yang tidak ada ganjil genap, maksudnya tak ada bye lah, dia cukup-cukup berpasangan. Jadi semua orang boleh lawan. Tapi kalau ada ganjil, dia perlu ada bye lah. Bye ni menunggu. Okey? Kita lihat bagaimana untuk menjalankan pertandingan. Antaranya masa perlu cukup, pengadil perlu cukup, kewangan mesti ada. Kewangan ni untuk apa? Untuk hadiah, untuk sijil, untuk bayar orang yang bertugas. Kemudahan dan peralatan mesti ada. Contohnya peralatan yang paling basic ialah gelanggang dan juga net. Gelanggang, net dan tiang lah. Itu yang paling basic perlu ada di dalam tempat nak mengadakan pertandingan badminton. Dan juga satu lagi, shuttlecock. Kalau dalam pertandingan, selalunya penganjur akan minta daripada pemain. Penganjur akan minta daripada pemain untuk berkongsi harga shuttle. Contohnya, pasukan A lawan pasukan B. Harga sebiji shuttle, bulu tangkis, harga dia RM8 satu. Jadi pasukan A akan bayar RM4, pasukan B akan bayar RM4. Lebih kurang macam itu. Ingat, bulu tangkis yang mahal adalah bulu tangkis yang akan tahan dalam 2 atau 3 game, bergantung kepada permainan lah. Kalau orang yang main tu kuat smash, dia akan habis dalam satu permainan je lah. Tapi kalau dia betul-betul kalau dia main macam peringkat biasa, dia bukan main yang profesional, dia selalunya boleh tahan sampai 2 sampai 3 permainan. Jadi itu sebab dia harga mahal sikit. Baik, pertandingan boleh dijalankan dalam Liga 1 pusingan dan juga Liga berkumpulan. Contohnya kalau terlampau ramai, dia buat kalah mati juga, tapi kalah mati dalam pasukan. Ada pasukan A, ada pasukan B, ada pasukan C, pasukan D, pasukan E, pasukan F. Ini contohnya ialah ni, nampak ni, dia ada pecahkan kepada kumpulan. Jadi kumpulan A lawan dulu, kumpulan B lawan dulu. Nanti bila dah dapat yang terakhir, siapa menang dalam pasukan A, siapa menang dalam pasukan B, siapa menang dalam pasukan C, apa semua ni dia akan gabungkan dengan kumpulan A dan bentuk satu lagi liga. Dalam bentuk macam ni. Mula-mula dia pisahkan dulu supaya nak lebih senang. Diasingkan dulu. Lepas tu baru dia gabungkan di peringkat yang terakhir. Siapa? Jadi yang terakhir sekali dia akan buat macam ni juga. Cumanya dia akan buat pemenang lawan pemenang. Kiranya final lah. Itu yang paling best lah selalu kita tengok. Betul tak? Baik. Seterusnya. Persediaan dan juga perancangan. Latihan, bilangan murid yang perlu, langkah-langkah keselamatan. Ingat, kalau kamu main apa sahaja, bila namanya sukan, kamu perlu buat renggangan. Renggangan dan juga cool down, sejuk badan. Kamu kena buat ini. Sebabnya otot kita akan renggang dan akan kecut. Apabila badan kita tidak buat renggangan, otot kita tengah sejuk, dia terkejut bila kita terus main, badan kita akan sakit. Faham? Boleh faham tak? Itu sebabnya kamu buat renggangan. Okey? Renggangan dibuat supaya otot kamu renggang dan bersedia untuk melakukan aktiviti yang kasar. Seperti melompat, smash, berlari. Jadi kamu kena buat renggangan dahulu. Kenapa kena buat sejuk badan? Apabila otot kamu renggang, dia merenggang ni dia besar lah. Maksudnya bila dia otot renggang, di tengah-tengah otot itu ada kawasan ataupun ruang kosong.
Bila kamu tidak buat penyejukan badan, kamu tak kecutkan balik kamu punya muscle, otot kamu akan renggang dan ia memberi ruang kepada toksik untuk masuk ke dalam ruang-ruang rongga muscle kamu yang akan menyebabkan badan kamu sakit lepas tu. Jadi kamu kena ingat, renggangan dan juga pemanasan badan sangat penting. Ini untuk jaga kamu punya otot. Kamu kena ingat, otot kalau pecah, otot kalau koyak, sangat sakit. Nah, Ustaz tunjukkan sedikit gambar. Tone muscle. Salah. Tone muscle. Nampak? Ini gambar muscle yang koyak. Dia berdarah di dalam. Oh, tak ada gambar dah. Nampak ni. Muscle koyak. Sangat sakit gambar dia. Tak nampak Ustaz tunjukkan satu lagi. Nampak? Ustaz yakin kalau dia bahagian peringkat profesional, bila dia peringkat profesional, semua langkah-langkah renggangan dia buat. Tetapi apabila diletakkan satu bebanan ataupun dites sehingga melebihi tahap kemampuan, memang boleh koyak. Oh, tak ada tunjuk gambar dia. Nampak tak ni? Gambar ni sangat menyakitkan sebenarnya. Sebab gambar ni dia tunjukkan otot dia terkoyak di belah dalam. Nampak ni? Antara contoh. Ni contohnya. Oh, tak ada gambar lagi. Tone muscle macam mana. Dia sangat menyakitkan. Kamu bayangkan otot kamu dekat dalam tu koyak. Bayangkan daging kamu koyak dekat dalam. Dia sangat sakit. Kamu tak boleh nak buat apa-apa. Nak letak ubat apa semua. Tak ada. Dia dekat belah dalam. Jadi kamu kena jaga benda ni. Baik. Okey. Ingat benda ni. Pemanasan badan 10 minit. Aktiviti pengukuhan. Kamu kena sentiasa main raket tu, kerana rally ni maksudnya, sebab itu kalau kamu lihat, kalau kamu ada ikut ayah kamu, mak kamu main badminton, mak kamu ataupun ayah kamu, dia akan masa mula-mula dia tak terus main, dia akan main dulu. Apa ni orang sebut rally, panas badan dulu, pukul betul tak? Pukul semua bola lambung. Boleh faham? Baik, seterusnya ada mini game, permainan kecil. Ini kamu boleh buat di rumah. Kamu ada dinding, kamu ada shuttle, kamu ada raket, boleh main. Kamu pukul dekat dinding saja. Dinding akan pantulkan balik bola kat kamu, kamu pukul balik. Itu antara pemanasan badan, antara melatih kamu punya kontrol. Kamu punya kawalan bola. Macam mana kamu pegang raket. Macam mana kamu pegang pukul bola. Kalau kamu boleh buat lebih daripada 10, maksudnya kamu boleh letak target seterusnya mula-mula mungkin kamu buat boleh target lebih 3, lebih 5, dah lepas lebih 10, dah lepas 20 pula, 30, 40 dan seterusnya. Bila kamu dah pandai kawal bola, insya-Allah kamu boleh main dekat dalam permainan yang sebenar lah. Cumanya kamu kena latih lagi lah beberapa skill, antaranya net play, bagaimana nak drop shot, bagaimana nak smash, macam mana nak tipu, service macam mana. Itu semua kena buat. Okay, nampak nak kat sini? Penyejukan badan bila last kali. Penyejukan badan memang kena buat. Okay.
Nanti minggu depan kita akan tunjukkan, Ustaz akan tunjukkan macam mana kamu nak buat pemanasan badan. Nampak ni. Aktiviti berpasangan dan sebagainya. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Baiklah, setakat itu saja pelajaran kita untuk sukan permainan badminton. Ingat, kalau kamu ada raket, kamu ada shuttle, kamu ada raket dan kamu ada shuttle. Kalau kamu nak main dalam rumah, janganlah pakai kasut. Melainkan kamu dah bersihkan ataupun basuh kasut tu. Pakai kaki ayam je. Jadi kamu boleh main dekat dinding. Carilah ruang dinding yang kosong. Ingat, jangan main dekat dinding yang ada benda-benda bergantung yang mak kamu gantung. Ada jam, ada cermin, apa semua. Jangan. Pecah nanti semua barang-barang kat rumah kamu. Ingat, cari ke tempat ruang yang kosong lah. Dan lagi satu, sentiasa kalau kamu main dalam rumah, dekat dinding, sentiasa awasi keliling kamu. Lampu siling, kipas. Sebab badminton ni dia panjang. Kalau tak, jangan main dalam rumah. Main dekat luar rumah. Okey? Baik, setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.